Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menyambung ibadat puasa yang dah masuk pada hari yang ke 16. Sekejap 16 dah tuan-tuan. Harap-harap Allah Ta'ala terima belaka amalan kita yang telah berlalu, insya-Allah. Amin. Dan harap-harap Allah maafkan semua kesilapan kita sepanjang 16 hari yang berlalu ni, insya-Allah. Amin. Dan Allah Ta'ala, orang kata bahasa mudahnya, mudah kira dengan kita kelemahan kita, terutama bab membaca Quran ni, ya. Harap-harap Allah mudahkan segala-galanya, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bertemu lagi di surau ni, surau yang saya kenali dengan nama surau kayu, tuan-tuan, ataupun surau nyamuk. Dulu surau nyamuk ni ada nyamuk lagi. Cuma tadi bawa perasan nama surau ni Islah Al-Islah, tapi signboard tu kena tukar, tuan-tuan. Dia tulisan Arab dia tak betul. Kalau orang Arab lalu dia kata ni apa ni, aslihah. Dia kata aslihah ni mana apa, senjata, surau senjata. Oh kan, ini surau militer ni, dia Al-Qaedah, ISIS punya surau ni. Jadi tuan-tuan, yang betulnya tuan-tuan tukar alif lam sad lam alif ha, islah. Al-islah dengan makna islah ni perbaiki, memperbaiki. Ya, dengan kalau islah tu Melayu, islah. Kan Melayu tak betul, tuan-tuan, betul kod Arab. Jadi insya-Allah pada malam ni, besok kita akan menyambut nuzul Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah kata bulan Ramadan ini diturunkan kepadanya Al-Quran. Kenapa Allah turunkan Quran ni? Allah kata yang pertama, kerja Quran hudan linnas, memberi petunjuk kepada manusia. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelasan daripada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, al-furqan. Al-furqan ialah pemisah antara hak dan batil, kebenaran dan kekufuran. Maka Quran ni tuan-tuan, tiga kerjanya: hudan, petunjuk, penjelasan, dan juga membezakan antara hak dan batil. Jadi pada malam ni saya nak share dengan tuan-tuan satu kisah yang berlaku di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, inna Yunus kana alaihi salam wa'ada qaumahu al-azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, di zaman dahulu Allah Ta'ala mengutuskan seorang Nabi bernama Yunus ke sebuah negeri. Tuan-tuan, Nabi Yunus ni berasal daripada Iraq, sebuah tempat nama Ninawai. Kalau tuan-tuan ingat lagi dalam cerita Nabi berdakwah di Taif. Lepas Nabi berdakwah di Taif, Nabi kan kena halau, kena baling batu, kena perambat. Lalu Nabi SAW melarikan diri di sebuah kebun. Tengah-tengah Nabi berehat dekat kebun ni, datang seorang budak. Dia bagi beberapa biji anggur kepada Nabi SAW. Nabi pun ambil anggur ni, Nabi kata bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan. Budak ni kata, Tuan baca benda tu? Dia tanya ke Nabi, Tuan baca apa tu? Saya tak pernah dengar pun orang sini baca benda ni. Tuan baca apa? Maka Nabi SAW tanya dekat budak ni, Mas muka, siapa nama awak? Kau nama apa? Dia kata, nama saya Adas. Min ayyi qaryatin anta? Kamu daripada kampung mana? Asal mana? Dia kata, min qaryati Ninawai, daripada kampung Ninawai. Nabi SAW bila dengar nama kampung ni, Nabi kata apa? Qaryatu Yunus bin Matta. Itu kan kampung Nabi Yunus bin Matta. Maka budak ni terperanjat. Dia kata, kaifa arafta? Macam mana tuan boleh tahu kampung tu kampung Nabi Yunus? Saya duduk dekat sini bertahun-tahun, tak ada seorang habuk kenal kampung saya ni ada Nabi Yunus. Tuan tahu mana? Saya orang Iraq, sini Madinah, jauh. Iraq dengan Madinah, kau ingat dekat-dekat apa? Kau
Pengat Tanjung Karang, Teluk Intan apa? Jauh kalau tuan-tuan tengok kat peta. Mekah dekat bawah ni Mekah. Atas ni Madinah. Atas ni Palestin, Jordan, Syria, Iraq. Jauh. Nabi tak pernah pergi Iraq. Macam mana Nabi tahu? Budak ni pelik. Kaifa arafta? Macam mana tuan boleh tahu? Maka Nabi kata, innahu nabiyyun wa ana nabi. Dia Nabi dan aku juga Nabi. Ya, Nabi SAW tahu dengan sebab wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey tuan-tuan semua. Maka Nabi Yunus ini diutuskan di sebuah kampung bernama Ninawai. Orang kampung ni tuan-tuan degil. Beranak bulan berapa aku tak tahu. Letih berceramah, bercakap, bawa pekak badak, samdul al-mankuk wal hayyun. Orang kampung dia ni. Ya, dia tak dengar, tak reti bahasa. Lepas berapa tahun berdakwah, bengang. Akhirnya Nabi Yunus kata, korang kalau degil sangat, tak lama lagi Allah bala korang. Wa akhbarahum annahu ya'tihim ila 3 ayamin. Nabi Yunus warning, kalau korang tak percaya, kau tunggu lagi 3 hari, kau tengoklah Allah turunkan bala kat korang. Lebih kurang sebelum turun bala 3 hari, Nabi Yunus pun melarikan diri keluar daripada kampung, duduk jauh-jauh. Ya, tak nak. Kalau bala turun, takut dia kena sekali. Dia pun keluar daripada kampung tu. Bila Nabi Yunus keluar, Allah Ta'ala pun turunkan azab daripada langit. Fatafarraqu kullu walidatin wa waladiha thumma kharaju faja'aru ila Allahi wastaghfaruh fakaffallahu anhumul azab. Menyebabkan orang kampung bila tengok di langit hitam legam, gelap gelita, ya, dengan ada api yang keluar daripada celah-celah awan, menyebabkan orang kampung semua takut, meraung, menjerit, ya, sehingga disebutkan dalam hadis ini, mak ni tak kenal anak dia, anak tak bercakap dengan mak, suami tak kenal isteri, isteri tak kenal suami, semua lari lintang pukang, bertaubat, menangis, meraung, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan Allah angkat bala tu daripada kaum Nabi Yunus. Fakafallahu anhumul azab. Maka dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah angkat bala tu. Nak turun lah, lagi sikit nak turun. Tetapi dengan sebab istaghfiru, dengan istighfar pada Allah ni, Allah angkat bala. Maka Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha lam takun amanat min qabl illa qauma Yunus. Kalaulah ada sebuah kampung tu yang beriman, yang keimanannya sebelum ini tidak ada manfaat, kecuali kaum Nabi Yunus alaihi salam. Kalau dulu tuan-tuan, sebelum Nabi Yunus, mana-mana kaum yang kurang hajar ni semua kena bala. Cakap banyak tak ada kau, semua kena bala. Kecuali kaum Nabi Yunus, bala dah nak dekat. Dengan sebab orang istighfar, menangis, meraung, Allah angkat balik azab tu, tak jadi turun. Wa qada Yunus alaihi salam yantazirul azab falam yara shay'an wa kana man kadhaba wa lam yakul lahu bayinatun qutil fantalaqa mughadiban hatta ata qauman fi safinatin fahamaluhu li'annahum arafuh. Nabi Yunus ni duduk dekat luar, dia perhati aje. Apa pasal pula tak jadi kena bala ni? Itu tengok cantik dah bala nak turun, kan? Sekali tak jadi pulut, tak jadi turunlah pula. Tengok besok langit cerah, bala tak turun. Nabi Yunus takut untuk pulang ke kampung halaman. Sebab apa? Zaman Nabi Yunus dulu tuan-tuan, siapa yang cakap bohong, hukumannya dibunuh. Nabi Yunus bimbang kalau dia balik kampung. Dalam pemikiran Nabi Yunus, kalau aku balik kampung, orang kampung tanya, mana ada bala? Tak ada pun. Kau temerang Dia bimbang orang cakap macam tu, dan dia takut orang bunuh dia. Padahal orang kampung ni tuan-tuan, setelah Allah angkat bala tu, diorang bertaubat belaka kepada Allah Ta'ala. Taubat belaka. Dan diorang nak supaya Nabi Yunus kembali ke kampung halaman. Tapi Nabi Yunus tak balik lagi. Dan Nabi Yunus pun pergi ke satu kawasan tepi pantai, dan dia naik dekat sebuah kapal. فلما دخل السفينة رقدت والسفن تسير يمينا وشمالا فقال ما بال سفينتكم. Nabi Yunus pun tumpang sebuah kapal nak lari ke negeri lain. Dia tak nak duduk dekat kampung yang degil, yang jahat tu. Tapi orang kampung dah bertaubat. Nabi Yunus tak tahu. Nabi Yunus pun naik kapal ni. Kebetulan tekong kapal kenal Nabi Yunus. Jemput. Fadhal ya Yunus.
Lalu kapal ni nak berlayar lah. Takdir Allah Ta'ala, kapal tu tak bergerak. Farakadat, senyap kapal tu. Wasufunu tasiru yaminan wa shimalan. Sedangkan kapal-kapal yang lain, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, semua berlayar belaka. Tak ada masalah. Kan? Tekong pening kepala, apa hal pula ni? Cuba cek layar sikit. Layar cantik, ada koyak. Okey, apa barang ke baru tukar layar baru. Kau pakai generator, enjin baru. Ni, start. Berlengas ketiak, kau tahu tak? Tak mau start enjin. Tarik. Tak mau juga. Contoh. Kau jangan percaya aku temerang ni. Zaman dulu mana ada mesin tu bang, oi. Tapi dah habis usaha. Tolak, tarik, sauh. Apa hal ni? Kapal lain semua boleh berjalan, boleh berlayar kan? Yang dia tak bergerak. Apa kata Nabi Yunus alaihi salam? Mabalu safinatukum. Apa hal kapal korang ni? Lalu orang-orang dalam kapal kata, wallahi ma nadri. Qalu ma nadri. Tak tahulah, tak pernah berlaku. Biasa okey je. Biasa kapal ni yang laju sekali, hari ni tak bergerak kapal. Faqala walakinni adri. Nabi Yunus kata, tapi aku tahu kenapa kapal korang tak bergerak. Kenapa Tuhan? Inna fiha abdun abaqa min rabbih wa innaha la tasir wallahi hatta tulquhu. Kerana dalam kapal korang ni ada seorang manusia yang melarikan diri daripada Allah Subhanahu wa taala, yang melarikan diri daripada perjuangan, yang melarikan diri daripada dakwah, yang melarikan diri daripada buat kerja Islam. Maka orang ni korang kena buang dalam laut, barulah kapal ni boleh berlayar. Wah, pakat tengok belakang, siapa orang tu? Siapa lagi? Nabi Yunus lah. Kan? Dia seorang Nabi, dia seorang Rasul, lari daripada kerja dakwah. Maka Tekong perasan, Tuan ke? Akulah. Apa Tekong kata, kalau Tuan minta maaf lah, kami takkan buang. Kalau Haji ni tak apa, buang. Contoh, kalau Haji ni buang kan, Tok Imam, Tok Siap, Tok Bilal, Tok Budin boleh buang. Tapi Nabi minta maaf, kami takkan buang. Nabi Yunus kata, korang takkan selesai masalah. Kalau kau tak buang aku, memang kapal kau takkan berlayar. Habis nak buat macam mana? Okey, kalau kau tak percaya aku cakap, kita buat undian. Cabutan bertuah. Bukan cabutan bertuah, cabutan confirm tak bertuah. Dibuat cabutan, ya, contohlah dipatahkan lidi yang panjang-panjang dan ada satu lidi yang pendek. Pejam mata, gaul ambil. Siapa yang dapat lidi pendek, dia akan dibuang dalam kapal. Contohnya begitu. Diorang pun buat. Dalam kapal ramai, mungkin dalam 30-40 orang. Buat cabut semua berdebar ni. Sound system kurang power lah. Okey tuan-tuan. Okey, buka mata tengok berdebar saya. Tengok, oh panjang. Kena ke Nabi Yunus pendek. Nabi Yunus katakan, aku dah cakap, akulah orangnya. Buang aku. Tekong kata, bukan kau wahai Yunus, bukan kau, ni silap teknikal ni. Kita buat sekali lagi. Letak balik, gaul. Kan? Cabut. Masing-masing ambil. Tengok siapa dapat yang pendek. Kali kedua tuan-tuan, Nabi Yunus dapat yang pendek. Nabi Yunus katakan, aku dah cakap, memang aku orangnya. Tekong menafikan, bukan kau Yunus, kau orang baik. Ini mesti ada konspirasi ni Yunus, bukan kau. Buat kali ketiga tuan-tuan, Nabi Yunus juga dapat. Nabi Yunus kata, akulah orangnya. Dia pun pergi dekat hujung kapal ni dan terjun ke laut. Elok je terjun. Allah Ta'ala kata apa? Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Tiba-tiba datang seekor ikan paus yang besar. Bapak engkau tahu, keluar, dia sambar Nabi Yunus. Orang dalam kapal, kau jangan cakap lah, melolong menjerit, Yunus, Yunus. Contoh, aku nak jerit tak larat, suara habis dah tuan-tuan. Melolong orang menjerit. Tengok Nabi Yunus kena telan dengan Moby Dick, kau tahu. Mengamuk orang dalam kapal, itulah kau bodoh. Siapa sebab kerja ni? Tekong pula kena marah. Dia kata, mana aku tahu? Bergaduh. Cerita Nabi Yunus ditelan ikan paus tersebar luas sampai ke kampung halaman. Orang kampung lagilah sedih yang amat sangat. Dengan sebab kita orang lah Nabi Yunus ditelan ikan paus tuan-tuan. Ikan ni tuan-tuan
menelan Nabi Yunus alaihi salatu wasalam. Allah berfirman, fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fa ahwa bihi ila qararil ard. Fasami'a Yunus alaihi salam tasbih al-hasa. Ikan paus ni dia turun ke dasar laut. Makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin dalam, sampai ke dasar laut. Nabi Yunus alaihi salam mendengar ratusan juta bilion pasir yang ada dalam laut, lumpur yang ada dalam laut, kesemuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, takbir. Tu nak khabar tuan-tuan, hebat tak hebat makhluk Allah ni. Ya, makhluk Allah ni, Allah. Sebab tu jangan lawan hukum Allah, jangan lawan. Bodoh siapa lawan hukum Allah ni tuan-tuan. Aku tadi buka puasa dekat satu tempat lah, majlis korporat. Aku sebenarnya menyampah tuan-tuan nak pergi tempat macam tu, tapi saya lupa nak tanya. Jadi kita diminta buat tazkirah. Aku bagi tazkirah, yang ni seorang duduk meja ni tekan ambil makanan, yang ni pula. Lepas tu ada pula mak lampir datang, Pontianak harum, sundal malam, tudung haram tak pakai. Aku rasa nak smackdown ni kan. Kadang-kadang bukan aku nak cakap lah tuan abang kakak cik semua ya, kau tahu tak ni bulan Ramadan? Kau reti bahasa ke tidak? Kau puasa tak? Puasa. Kenapa kau puasa? Wajib lah ustaz. Dan kepala kau dogol tu apa cerita? Yang tudung kau tak pakai apa cerita? Kau tak tahu tudung wajib apa? Oh, jangan kasar sangat ustaz. Aku bukan kasar, aku nak bagi hilang mengantuk tu je ya. Kadang-kadang kita ni aku tak faham lah. Puasa la haula wala quwwata illa billah. Tak pasal-pasal nak dekat-dekat buka puasa, habis pahala puasa aku. Kau bayang ada awek tadi pakai baju kebaya kau tu. Dia lah baju kebaya jarang pula tu. Nampak dia punya astaghfirullahalazim. Habis ya Allah akan dia yang habis pahala tu. Saja aku tengok 2 rakaat makmuman, tu memang habis pahala tuan-tuan. Kita tengok tu dalam keadaan benci, sakit hati. Allahumma inni la uhib, Allahumma inni la arda. Ya Allah aku tak suka, ya Allah aku tak redha. Ya, perempuan yang tak reti nak tutup aurat. Kita nak buka puasa, kejap lagi dia lalu keliling kelalang depan mata kita. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, muslimat jagalah aurat. Jaga aurat muslimat. Kau jangan jadi perosak pahala orang bulan puasa. Berdosa besar kita ni. Kita ni suami biarkan bini pakai macam tu. Suami tu dayus, kau tahu tak? Nabi kata ad-dayus lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah. Suami yang dayus takkan dapat bau syurga. Bau syurga pun tak dapat, jangankan nak masuk syurga. Siapa dia dayus ni? Nabi kata ar-rajul ladzi yuqiru ala ahlihi al-khabas. Suami yang biarkan keluarga dia buat benda tak elok, buat maksiat, buka aurat, dedah aurat, berdosa. Aku kata ya Allah, lain kali kalau ada program-program macam tu, kita tanya dulu macam mana. Anda ada ingat dalam surau, kita biasa ceramah dalam surau kan, mungkin buka dalam surau lah macam tu. Rupa-rupanya dia buat dekat tepi padang golf. Jengkreng ni tuan-tuan. Persoalannya saya nak tanya pada orang perempuan macam ni, kenapa kau lawan hukum Allah? Kau tahu tak Allah ni Tuhan yang maha kaya, yang maha hebat, yang maha luar biasa. Ya, kalau lumpur boleh bertasbih kepada Allah. Tuan-tuan, baru-baru ni ada orang hantar video kan, Allah Ta'ala cipta seekor ikan dalam laut. Ikan tu Syekh, aku pun tak faham tengok ikan tu. Macam selendang kain, kau tahu tak? Kan, macam kain, ada kepala, ada mata. Mana dia punya darah dia, mana jantung dia? Tak ada. Hilang pergecah, ada gerak-gerak. Tapi boleh hidup gitu, cantik. Subhanallah. Bila kita tengok benda macam tu, bertambah keimanan kita pada Allah, makin takut kita pada Allah, makin beriman kita pada Allah Ta'ala. Maka Nabi Yunus dengar makhluk-makhluk bertasbih riuh rendah dalam dasar lautan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanada fi zulumat. Maka Nabi Yunus menyeru kepada Allah dalam kegelapan yang amat gelap. Zulmatul laili wa zulmatul bahri wa zulmatu fi batnil huti. Kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan dalam perut ikan paus. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diulang-ulang tasbih itu dalam perut ikan paus, tuan-tuan. Malaikat mendengar. Dalam setengah-setengah riwayat sebut, malaikat yang berada di langit, lapisan langit, mendengar bunyi orang bertasbih di dasar lautan. Lalu malaikat berkata, suara siapa tu? Dalam laut, suara siapa tu? Allahu Akbar. Mendengar rintihan seorang Nabi di dalam perut ikan paus, di dalam dasar lautan. Tuan-tuan, sebab tu dalam Ramadan kita kena banyak merintih pada Allah, kena banyak bertasbih, berzikir, beristighfar kepada Allah dengan harap-harap Allah ampunkan semua dosa kita, insya-Allah. Amin ya Allah. Tuan-tuan, bertasbihlah Nabi Yunus dalam perut ikan paus. Wallahu a'lam berapa lama. Ada ulama kata 3 hari, ada ulama kata seminggu, ada ulama kata lebih. Apa kata Allah Ta'ala? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah tidak kerana Yunus itu bertasbih dalam perut ikan paus, nescaya dia akan tinggal dalam perut itu sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dalam dengan kasih sayang rahmat Allah, ikan ni dia berasa tak sedap, perut dia geli-geleman ada berzikir, kan? Lalu Allah Ta'ala arah supaya ikan ni timbul dan muntahkan Nabi Yunus alaihi salam. Lalu ikan ni pun timbul, dia muntah. Punya bagus ni ikan ni, kau tahu, dia tak ngunyah. Dia kata ni Nabi sedap ni, halalan thayyibah, ada cop jakim, nyam 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 nyam. Kalau makan ni confirm tenang hati, mudah menghafal Quran. Ikan tu dia dengar cakap Allah kata kau telan aja, kau jangan kunyah. Telan dia. Keluarkan. Weh, dia muntah Nabi Yunus tu. Nabi Yunus pun dikeluarkan di tepi pantai, dan Nabi SAW kata apa? Kahayatil farhil mam'util ladzi laysa alaihi rishun. Ketika Nabi Yunus ni dikeluarkan daripada perut ikan paus, rupa Nabi Yunus sebiji macam rupa anak ayam baru menetas daripada telur. Macam mana rupa tu, tuan-tuan? Basah, kan? Badan dia dah duduk dalam perut ikan paus, dengan kena asid ikan paus dia, busuknya tak apa-apa. Aku tak kerti. Kalau kau tak cari, kau masuk dalam perut tu, kan? Yang aku termerang apa? Jadi tuan-tuan, rosak kulit Nabi Yunus, rosak, ada bakteria dan sebagainya. Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya menumbuhkan di tempat Nabi Yunus keluar tu atau tepi pantai tu, syajaratan min yaqtin, sebatang pokok labu, pumpkin. Lalu Nabi Yunus pun berteduh. Pokok ni besar, cepat tumbuh dan keluar terus buah-buahannya. Nabi Yunus berteduh di bawah daun pumpkin tu, dan Nabi Yunus makan buah labu. Dia makan, dia sapu kat badan dia sampai elok kulit dia, tuan-tuan dan cacik, ya. Jadi malam ni ustaz nak ajar satu petua lah, petua awet muda. Apanya? Nak bagi kulit tegang, makan buah labu, pumpkin, ya. Korang kan nanti nak raya, raya kan nak lawa-lawa, nak make-up. Tak payahlah beli make-up dekat surat khabar tu, bohong belaka. Dia tulis kat surat khabar, belilah alat sorek terkini, memutihkan dalam tempoh 3 hari sahaja. Kau kalau lahir dah hitam legam, aku bukan nak kata tidak, tak ada beza putih hitam ni bang kakak, tak ada bang. Kita kalau kulit tak cerah, agak-agak lah, takkanlah boleh 3 hari boleh putih. Bohongnya lah, ya Allah, kan? Kalau nak putih 3 hari boleh. Ambil mi apa tu, spray cat putih tu, spray muka, InsyaAllah tu 3 tahun tahan, ya. Tapi kalau makan ubat tak maunya, makan masa tu, belum campur ada barang chemical tak apa-apa, kan? Lepas tu beli pula alat solik made in China. Nak make up sangatlah kita ni, kan? Sekali-kali di pagi raya tengok-tengok jerawat keluar kat lubang dekat hidung ni, macam badut. Tak pasal engkau lari bajet handsome kau, kan? Jadi nak lawa kak, makanlah labu. Ambil labu, sapu dekat muka, tempek banyak-banyak kat muka tu, Nak afdal lagi, kau ambil labu sebiji tu, kau buat lubang tengah-tengah, kau masuk kepala kau dalam tu, malam kau tidur. Tapi cakap ke lelaki kau awal-awal lah, bang, malam saya tidur dengan labu, ya. Khabar awal-awal, takut lelaki kau terperanjat malam buta.
mampus orang tu tengok bini dah bertukar jadi labu, padahal bini nak awet muda. Ya. Jadi pumpkin ni makanan sunnah. Nabi pun suka makan labu ni, elok untuk perut dan sebagainya. Okey tuan-tuan nak cacik semua, takdir Allah Ta'ala, setelah Nabi Yunus elok, lawa, cantik, sihat, ada seorang budak pengembala kambing lalu kawasan tu. Nabi Yunus panggil, boy, come here, boy, come here. Budak ni pun datang kan. Dia tanya, min ayyi qaryatin anta? Kau ni daripada kampung siapa? Budak ni kata, saya daripada kampung Nabi Yunus. Budak ni tak kenal ni Nabi Yunus. Nabi Yunus kata apa? Ana Yunus. Engkau Yunus? Tuan jangan buat lawak bulan Ramadan ni. Tak, ya, akulah Yunus. Tuan tahu tak undang-undang negara kami? Sesiapa yang berbohong akan dihukum bunuh. Nabi Yunus kata, aku tahu. Apa saksi yang mengatakan Tuan Nabi Yunus? Apa bukti? Nabi Yunus kata, mari ikut aku. Pergi dekat tempat Nabi Yunus jatuh tu, tempat dia keluar pada ikan, perut ikan paus, kawasan tanah tu dengan pokok pumpkin ni. Lalu Nabi Yunus kata, benda ni menjadi saksi. Maka Nabi Yunus tanya dekat tanah ni dan tanya dekat pokok pumpkin ini, bersaksilah kamu berdua bahawasanya aku Nabi Yunus. Tiba-tiba tuan-tuan, dengan izin Allah, tanah dan pokok pumpkin ni bercakap, naam, ya. Itu aku tambah lah, dia tak ketawa tuan-tuan. Dia kata, ya, terperanjat budak ni. Dia balik kampung, dia kabur ke orang kampung. Orang kampung, Nabi Yunus hidup lagi. Orang kampung kata, kau ni gila apa? Nabi Yunus kan dah mati, kena makan ikan paus. Tak, I swear dia hidup lagi. Kau jangan main-main. Kalau raja tahu, kau kena bunuh, tahu tu. Tak kisah, cakap dekat raja, Nabi Yunus hidup lagi. Raja pun panggil tentera dia, suruh cek betul ke tidak Nabi Yunus hidup lagi tuan-tuan. Budak ni bawa lah rombongan tentera bertemu dengan Nabi Yunus. Orang tengok muka Nabi Yunus tu macam dia, tapi kan confirm dia kena makan ikan paus. Macam mana pula dia ada kat sini? Dia orang macam was-was sikit kan. Tapi itulah, kena ada bukti yang mengatakan dia ni Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus kata, buktinya dua benda ni. Macam hari itulah, dia orang pergi dekat kawasan tanah ni dan pokok pumpkin ni. Lalu Nabi Yunus kata, wahai tanah dan pokok labu, bersaksilah kamu bahawasanya aku ini Yunus. Maka pokok dan tanah ni bersaksi, naam, ya, engkaulah Yunus. Bila pokok ni bercakap tuan-tuan, orang kampung lari bersepah rintang pukang. Kau tahu tak? Lari, pokok bercakap. Ini cerita Harry Potter. Lari belakang. Harry Potter kan ada pokok bercakap kan. Lari bersepah, kau tahu tak? Jumpa raja, tuanku, betul budak dia cakap Nabi Yunus hidup lagi, tuanku, dia tak cakap bohong. Tuanku ni kau tahu, punya excited, terperanjat, suka, dan dia pun tak sangka Nabi Yunus hidup lagi. Dia kerana terlalu suka, dia berterima kasih dengan budak kecil. Dia kata apa? Ya hulam, innaka al-yawma ahaqqu minni fi hadzal makan. Wahai budak, bermula pada hari ini engkaulah jadi raja di negeri ini, bukan aku. Hari itu juga raja letak jawatan. Kau tahu tak? Korang faham tak cerita aku ni? Kau jangan main-main. Dengan sebab apa? Raja terlalu gembira. Nabi Yunus kembali semula ke kampung halaman. Budak ni asalnya pengembala kambing. Kau tahu tak? Baba black sheep anymore. Tapi dengan sebab dia bertemu dengan Nabi Yunus, Allah berikan kemuliaan kepadanya, menggantikan raja ini, dan dia memerintah selama 40 tahun. Inilah tuan-tuan nak khabar pada kita. Allah Ta'ala, macam mana susah kita ni tuan-tuan. Allah kata apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepadaku, Allah mana? Allah dengar ke tidak? Katakan wahai Muhammad, fa inni qaribun, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku memakbulkan doa hamba-hambaku yang berdoa. Falyastajibuli, maka ikutlah cakapku. Wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun, semoga mereka mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sekadar tu dahulu sedikit perkongsian kita pada malam ini. Maka dalam Ramadan, jangan putus asa, banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala.
supaya Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam, khususnya pada umat Islam di Gaza pada hari ini yang diserang oleh Israel laknatullah. Dan jangan terlupa nasib umat Islam di Syria yang telah dizalimi, dibom, dibunuh 4 tahun tanpa henti tuan-tuan. Dan saya ada bawa pamphlet untuk sumbangan umat Islam di Syria. Kalau tuan-tuan nak bagi zakat fitrah ke, nak bagi zakat ke, nak bagi benda sekali tuan-tuan, boleh tuan-tuan masukkan dekat akaun Maybank Persidam Persatuan Pertubuhan Sinar Damsyik Malaysia. Kami mempunyai wakil di dalam Damsyik di Ghutah yang Nabi sebutkan dalam hadis. Disitulah di akhir zaman tempat perhimpunan mujahidin yang paling ramai di akhir zaman, di dalam bandar Damsyik Syria tuan-tuan ya. Jadi sekadar itu dahulu, semoga Allah ampunkan dosa ana dan dosa kita semua. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.